Seterusnya cikgu akan melihat kepada bagaimana cara-cara kita nak mengatasi masalah kemurungan ini. Dalam diri seseorang perlu ada kekuatan yang boleh mengatasi masalah kemurungan ini. Kalau tidak, dia akan terus berpanjangan dan memberi kesan yang sangat buruk kepada seseorang individu itu. Okey, yang pertama cara dia adalah berpegang kepada ajaran agama. Kalau kita beragama Islam, berpegang kepada ajaran agama Islam. Kalau Islam kata macam ni, kita kena ikut macam ni. Kalau langkah dia macam ni, kita kena buat macam ni. Ikut kepada anutan agama masing-masing. Pendekatan diri dengan amalan kerohanian dan keagamaan akan meningkatkan keyakinan diri. Keseimbangan aktiviti kerohanian dan fizikal, cara tekal akan membendung penyakit kemurungan ini secara fisiologi dan juga lahiriah. Okey, contoh kalau kita ada perasaan tekanan, kita boleh ke masjid, solat di masjid. Contohlah saya bagi, dia akan membuatkan diri kita terasa tenang, bergaul dengan orang-orang yang positif. Kalau kita pergi ke rumah-rumah ibadah ni, dia ada orang-orang yang positif lah. Orang-orang yang sentiasa bercakap benda-benda yang positif. Kita duduk tenang, di tempat yang tenang. Okey, itu berpegang kepada ajaran agama. Kita relax, kita pegang kepada ajaran agama kita. Ada orang yang stres, ada orang yang kemurungan ini, dia ambil langkah untuk bunuh diri. Kalau kita tengok dalam situasi negara kita pandemik COVID-19 ini, ramai orang yang bunuh diri. Bukan saja orang Cina, India, orang Melayu pun ramai. Okey, kita tak nak bila agama tak ada, dia boleh lakukan perbuatan-perbuatan yang di luar jangkaan. Okey, baik. Cara yang kedua, tingkatkan keyakinan diri. Keyakinan diri perlu dibina. Dia tak ada datang dengan sendiri, tak ada. Dia perlu dibina. Dia bukan kita lahir-lahir kita dah confident, tak. Dia perlu dibina, perlu ditingkatkan. Contoh kita nak bercakap depan orang, kita perlu bina, kita perlu tingkatkan keyakinan diri kita itu. Okey, yang ketiga, tidur sesukupnya. Ada pelajar dia tak tidur tak cukup sebab dia main game. Kurang tidur 1-2 jam saja. Cubalah amalkan dalam tempoh masa yang lama, awak akan mungkin mengalami masalah kemurungan. Okey, tidur yang cukup. Kalau kita mengalami masalah kemurungan pun, kita perlu untuk tidur yang cukup 8 jam satu hari. Okey, seterusnya amalkan gaya hidup sihat. Contoh dia bersukanlah. Sukan merupakan satu amalan yang baguslah untuk diri, untuk mengawal emosi kita, fizikal kita tak stres, emosi kita tak stres. Okey, sangat-sangat bagus. Sangat-sangat membantu untuk mengawal kemurungan ini. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir sekali, bertenang dan sentiasa bersikap positif. Okey, remaja haruslah digalakkan untuk meluahkan perasaan mereka kepada guru, bimbingan dan kaunseling, kepada rakan-rakan ibu bapa yang boleh dipercayai lah. Perlu tenang dan bersikap positif lah. Kalau kita ada masalah, kita kongsikan dengan rakan-rakan, dengan guru-guru, dengan orang-orang yang kita boleh percaya. Jangan orang yang tak boleh kita percaya. Kita perlu kongsikan, luahkan. Nanti dia akan, apa yang terpendam itu dia akan terbuku. Yang terbuku tu dia akan hilang dan tenang. Okey, membuatkan kita akan jadi tenang. Okey, cikgu rasa itu saja untuk video kali ini berkaitan dengan kemurungan. Awak boleh cek balik dalam buku teks awak pada muka surat 74 tadi sehingga ke 75, 76, 77. Boleh cek balik. Semoga video ini memberi sedikit manfaat. Kita kan malas nak membaca kan, kita suka mendengar sahaja. Kita buka YouTube, kita dengar sahaja. Okey, itu pun tak menjadi masalah. Baik, cikgu rasa setakat itu dulu video berkaitan dengan PDPR kemurungan. Tajuk kemurungan untuk tingkatan 4 ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup sihat, kekal, tenang. Assalamualaikum.